Ada orang yang tak mau memperjuangkan agama kerana kedudukan. Dia kata payah saya nak buat. Saya ni baru naik jawatan. Kalau saya duk bising, kalau saya duk tegak benda ni, jawatan saya nanti ni. Faham-faham ambil lah. Saya pun nak kena jaga anak saya. Nak kena, ni yang pertama. Yang kedua, dia sayang kepada keluarga dia. Orang takut nak memperjuangkan agama ni kerana apa dia tuan-tuan? Sayang kepada keluarga. Bila berjuang agama ni silat-silat romboh dalam lokak, boh dalam penjara. Takut terpisah dengan keluarga. Mana ada pejuang Islam mati atas permadani merah, tuan-tuan? Mana ada pejuang-pejuang Islam mati atas kursi yang empuk, kedudukan yang tinggi? Tak ada. Betul tak maklum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat 74, hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yawmal qiyamati 700 naqatin kulluha makhtumatun. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang lengkap dengan tali hidung. Lelaki itu berkata, unta ini saya infakkan pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Allah akan memberikan kepada kamu pada hari akhirat nanti 700 ekor unta, kesemuanya lengkap dengan tali hidung. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kita nak bicara tentang di bawah tajuk bersedekah, kelebihan orang yang bersedekah. Ni di antara perangai yang kita kena buang kalau kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah.
Perangai yang kita kena kikis untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu penyakit bakhil. Nabi kata al-bakhilu aduwallah. Orang yang bakhil ni adalah musuh Allah. Bakhil. Bisa dengar tak bakhil? Piramli dia buat cerita satu tajuk, nama dia Labu Labi. Dalam cerita tu ada satu watak namanya Haji Bakhil. Awak Piramli tak letak nama lain. Tan Sri Bakhil, Datuk Bakhil, apa dia lagi, Bos Bakhil, tak ada. Dia letak nama Haji Bakhil, tuan-tuan. Dalam cerita ni dia nak khabar Haji Bakhil, orang yang faham agama, orang yang pernah sampai ke tempat yang mulia, tak terlepas daripada sifat ni. Sifat apa dia? Sifat bakhil. Sifat apa dia? Sifat bakhil. Oh, Ustaz, ya. Sifat bakhil. Ustaz, tadi Ustaz kata, Nabi kata apa dia? Al-bakhilu aduwallah. Orang yang bakhil ni adalah musuh Allah. Macam mana kita nak tahu seorang itu tergolong dalam golongan bakhil ataupun tidak? Dalam bahasa yang lain, nak tahu kata bakhil tu macam mana? Ulama bagi takrifan. Yang dikatakan bakhil tu lagu mana? Takrifan bakhil tu lagu mana? Takrifan bakhil ni maklum oi. Kata ulama, kalau tak silap saya Imam Al-Ghazali, kalau tak silap saya, seseorang itu boleh dianggap bakhil bila mana Allah Ta'ala buka peluang untuk dia bersedekah di hadapan mata dia, dia tolak peluang tersebut. Sebab Nabi kata, as-sa'ilu 'alal barri hadiyatun minallah. Nabi kata, kalau ada orang mai meminta kepada kita, itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Contoh dia lagu mana? Satu orang mai minta kepada kita, maklum. Satu orang mai meminta kepada kita. As-sa'ilu 'alal bar. Satu orang dia mai meminta kepada kita. Kita tak pernah cari peluang nak sedekah. Kita tak pernah cari untuk bersedekah. Kita tak pernah cari. Kita tak pernah cari. Tiba-tiba peluang tu mai kepada kita. Maklum duduk dalam shopping mall, tak pernah cari peluang nak bersedekah. Tiba-tiba peluang tu mai. Ada orang mai minta derma kat kita. Tu hadiah daripada Allah untuk kita. Nabi kata, hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiah daripada Allah untuk kita. As-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk kita. Bayangkan kalau kita bagi hadiah dekat seseorang, tiba-tiba orang tu tolak hadiah kita. Lagu mana kita rasa? Kita bagi hadiah dekat satu orang, tiba-tiba satu orang tu tolak hadiah kita. Kita bagi hadiah ni maklum, orang akan bagi kepada orang yang dia sayang. Betul tak? Tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan akan bagi hadiah kepada orang yang tuan-tuan sayang. Tuan-tuan takkan bagi hadiah kepada orang yang tuan-tuan benci. Takkan. Maklum akan bagi hadiah kepada orang yang maklum sayang. Allah, dia akan bagi hadiah kepada hamba yang dia sayang. Maknanya tuan-tuan, tiba-tiba ada peluang nak bersedekah di depan mata dia. Kita kena anggap bahawa aku ni Allah Ta'ala sayang. Sebab tu Allah Ta'ala buka peluang ni di depan mata aku. Kita pergi cucuk duit dekat ATM bank. Keluar-keluar daripada ATM, ada orang nak minta derma depan pintu tu. Hadiyatun minallah. Itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiah daripada Allah untuk kita. Pergi cucuk. Cucuk duit. Hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiyatun minallah. Tiba-tiba orang yang tolak benda ni, tolak hadiah daripada Allah,
dia akan menjadi musuh Allah. Namanya bakhil. Tuan-tuan duduk dalam masjid malam ni bukan dia minta apa. Tapi masjid tuan-tuan dia tak buat panggil apa ni, dia tak buat aktiviti lagu tu. Aktiviti duk tolak tabung waktu kuliah tu. Ada masjid lain dia duk buat. Tiba-tiba ada orang tolak tabung mai dekat tuan-tuan, tabung masjid. Hadiyatun minallah, hadiah daripada Allah untuk tuan-tuan. Ni dia, kena buang perangai ni. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kena buang. Kena buang. Sebab tu kena bebaskan diri kita, merdekakan diri kita daripada menjadi golongan yang bakhil. Kena bebaskan diri kita daripada menjadi golongan yang bakhil. Sebab tu Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, mai satu orang lelaki dekat Nabi SAW bawa unta yang siap bertali hidung. Maknanya unta ni tuan-tuan, dia bela sungguh-sungguh. Unta ni dia bela sungguh-sungguh. Makna unta ni memang peliharaan dia lah. Unta yang dia pelihara betul-betul. Dia macam ni lah. Lembu duduk dalam kandang, kita duduk lepas kot kandang tu, kadang-kadang tali hidung pun tak ada. Tu maknanya kita bela untuk jual. Tapi bila lembu ni duduk ada tali hidung, maknanya tuan dia bela sungguh. Tarik, bawa pi dekat padang untuk makan, bawa pi tanung untuk makan. Ni dia. Unta ni memang unta yang dia sayang dan unta yang dia pelihara. Mai bagi dekat Nabi SAW. Unta yang dia duk buat guna buat kerja. Unta yang dia duk naik jadikan kenderaan, bukan unta beliak lagu tu. Lalu Nabi SAW kata dekat dia bagi dekat Nabi untuk urusan agama. Dia bagi dekat Nabi SAW untuk urusan agama. Lalu Nabi SAW kata dekat dia apa dia? Tak apa, Allah akan balas kepada hang di akhirat kelak dengan balasan 700 ekor unta yang siap bertali macam ni juga. An Huzaifah qala asnadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannata atau kama qala rawahu Ahmad. Artinya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sandarkan Nabi SAW ke dadaku. Huzaifah dia sandar Nabi ni dekat dia. Lalu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersedekah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri hidupnya dengan bersedekah, pasti dapat masuk syurga. Nabi kata kepada Huzaifah al-Yaman, Nabi kata dia, siapa yang bersedekah, dia duk bagi, dia ada apa bagi. Sebab tu Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah neraka dengan walaupun hang bersedekah sebelah buah kurma. Nabi kata, ittaqun nar, takutlah kamu akan neraka walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan kamu bersedekah sebelah buah kurma. Nabi kata. Maknanya maklum, sedekah ni bukan benda yang remeh-temeh. Sebab tu jangan duk jadi kedekut. Sedekah ni bukan benda yang ringan, benda yang besar. Nabi kata, bersedekahlah walaupun dengan sebelah buah kurma, dia akan memadamkan api neraka daripada menjilati kamu, menjambar kamu. Pasal apa Nabi kata buah kurma maklum? Sebabnya tuan-tuan, zaman Nabi ni habis tak ada pun buah kurma ni ada dalam rumah. Susah tara mana pun satu orang, buah kurma ni akan ada dalam rumah. Betul tak? Habis tak ada, akan ada buah kurma dalam rumah. Sebab duduk keliling pokok kurma. Keliling pokok kurma.
dikelilingi dengan pokok kurma. Nabi kata habis tak ada dalam rumah kita ni ada sebiji buah kurma. Tiba-tiba ada peluang nak bersedekah. Habis tak ada, Nabi kata koyak bagi juga sebelah. Nak tunjukkan katanya apa dia? Punya Nabi nak suruh bersedekah. Pepatah Arab kata al-kafan, kain kapan, la jaibalah, tak berpokit. Pepatah Arab kata. Maknanya kita nak balik ni, duit kupang yang kita duk simpan banyak-banyak atas dunia ni, bukan kita nak buat balik. Al-kafanu la jaibalahu, kain kapan tidak berpokit. Pepatah Arab kata, tu bukan hadis, tu pepatah Arab kata. Kalau tak silap saya, pepatah Arab kata. Tak tahulah orang Tamarakan ni kalau mati kain kapan dia pokit ada 3 macam baju Melayu. Pokit atas dia tu, 2 pokit bawah. Ataupun dia buat macam baju kurta, pokit tepi. Tak ada kain kapan, tak ada pokit. Betul tak maklum? Kain kapan tidak berpokit. Kain kapan tidak berpokit. Sebab tu Nabi suruh bersedekah. Jangan jadi golongan yang bakhil. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Nabi kata dekat Huzaifah, siapa yang dia sedekah, tujuan dia apa dia? Satu ya, nak cari redha Allah. Bukan dia nak cari benda lain, dia nak cari redha Allah. Dan dia mengakhiri hidupnya, dia duk sedekah, dia duk sedekah, dia duk sedekah. Amalan tu dia istiqamah sampai akhir hidup dia. Pasti orang ni, Nabi kata pasti, bukan insya-Allah, pasti dia ni akan dapat ke dalam syurga. Dakhalal jannah, boleh masuk ke dalam syurga. Keterangan hadis di atas menggalakkan kita untuk bersedekah. Hadis ni cerita dia nak galakkan kita ni untuk bersedekah. Rebutlah masa hidup ini untuk bersedekah. Selepas dicabut nyawa, terlalu ramai manusia yang menyesal kerana tidak bersedekah ketika hidup. Orang yang tak bersedekah masa hidup ni akan menyesal waktu dia nak mati kelak. Orang yang tak bersedekah masa hidup ni akan menyesal waktu nak mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Maksudnya, dan belanjakanlah, wa anfiqu, dermakanlah. Sebab tu agama ni tuan-tuan, Nabi suruh kita ni jaga dengan dua. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan nyawa. Berapa kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran ayat dia apa dia? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Yang pertama, hang nak berjihad, nak menegakkan agama Allah, jalan yang pertama hang kena bagi kepada Allah apa dia? Amwalihim. Hang kena jaga agama, hang kena memperjuangkan agama dengan harta hang. Sebab dalam dunia ni manusia dia sayang harta, tuan-tuan. Dia sayang harta. Bila dia tak mau ni, Allah Ta'ala bagi dekat dia penyakit wahan. Kan Nabi kata yang aku bimbang kena kepada umat aku ni penyakit umat-umat dahulu. Apa dia? Al-wahnu, penyakit wahan. Mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia yang dikatakan penyakit wahan ni ya Rasulullah? Nabi kata apa dia dah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sayang kepada dunia yang melampau dan takut untuk mati. Sayang kepada dunia ni ulama bahagi kepada 3. Satu orang ni dia akan sayang kepada dunia bila mana dia sayang 3 benda dalam dunia. Yang pertama dia sayang apa dia? Dia sayang kepada kedudukan dia. Ni yang pertama. Ada orang yang tak mau memperjuangkan agama kerana kedudukan. Dia kata payah saya nak buat. Saya ni baru naik jawatan. Kalau saya duk bising, kalau saya duk tegak benda ni, jawatan saya nanti ni
faham ambil lah. Saya pun nak kena jaga anak saya, nak kena ni yang pertama. Yang kedua, dia sayang kepada keluarga dia. Orang takut nak memperjuangkan agama ni kerana apa dia, tuan-tuan? Sayang kepada keluarga. Bila berjuang agama ni silap-silap orang boh dalam lokak, boh dalam penjara. Takut terpisah dengan keluarga. Mana ada pejuang Islam mati atas permadani merah, tuan-tuan? Mana ada pejuang-pejuang Islam mati atas kursi yang empuk, kedudukan yang tinggi? Tak ada. Betul tak, Maklum? 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 Awak ni kencing manis ke? Tinggi ke ni gula? Nampak letih ya pun? Malam ni tak lama, Maklum. Malam ni tak lama. Saya nak minta berhenti awal sikit, tuan-tuan. Saya ada urusan. Sekejap lagi Aisyah kita berhenti. Boleh tak? Boleh. Nama pun kuliah Maghrib. Kalau nak lama, nama dia kuliah Aisyah. Nak berhenti awal sikit. Sayang. Pejuang Islam mati dalam penjara. Pejuang Islam mati dalam medan peperangan. Tu pejuang Islam. Mana mati dalam bilik aircon, duduk atas kursi, duduk atas takhta pemerintahan? Tak ada. Sayang. Dia takkan berani untuk memperjuangkan Islam. Kerana apa dia? Kerana dia sayang kepada kedudukan dia. Yang ketiga, dia sayang apa dia? Hubbul mal. Sayang harta. Tiga kesayangan ni bila dia rangkum sekali, bila berkumpul tiga-tiga ni, dia akan lahirlah nama dia hubbud dunia. Dia akan sayang kepada dunia yang agak melampau. Sebab tu Nabi kata, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Kalau hang lepas yang pertama, tangga yang pertama, hang akan pi kepada yang kedua. Wa anfusihim, dia tak kisah untuk membelanjakan harta dia pada jalan Allah, dan dia takkan kisah nyawa dia menjadi galang ganti untuk agama Allah. Ini dia. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjalah harta kamu sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Sebelum sampai ajal tu kepada dia. Ni yang pertama. Kena belanja sebelum ajal sampai kepada dia. Derma. Kerana apa dia? Maka pada saat itu dia akan merayu kepada dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan sedikit sahaja lagi ajal aku. Dia akan kata ke Allah, ya Allah, kalau boleh lambatkanlah sedikit, tak lama pun ya Allah, tangguhkanlah sedikit ajal aku ni, tangguhkan sedikit. Untuk apa dia? Untuk supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi daripada golongan orang yang saleh. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bolehlah ya Allah, ni nak mati. Saya pagi tadi cerita, tuan-tuan. Baru ni ada satu orang kampung saya meninggal. Orang kampung saya baru ni seorang meninggal. Bini dia cerita, saya pergi ziarah yang mati tu, saya pergi. Bini dia cerita, duk makan nasi tengah hari ni, selepas zuhur ni, duk makan nasi sekali elok. Makan nasi elok. Elok duk makan nasi. Bila makan nasi, lepas semua settle, lepas semua, laki dia kata, abang nak pergi berehat Zat, duduk atas kursi malas kat luar, dekat luar rumah dia. Bini dia kata, abang, semayang lah dulu. Dia kata, abang nak semayang Zat, nak rehat Zat, bagi nasi turun tu, nak pergi semayang. Dia pergi duduk atas kursi malas. Bini dia pun duk kemas apa, habis kemas apa, mayang, habis mayang, pergi nak gerak dia lah, lewat dah zuhur ni, gerak-gerak meninggal atas kursi tu. Meninggal. Cek sebab meninggal, kena patuk dengan ulang. Masa dia duduk tu, kena patuk dengan ulang. Dan doktor suspek ulang yang patuk dia terdung selah. Tak tahu ulang tu macam mana, sebab rumah tak ada CCTV. Kalau rumah ada CCTV, rumah orang kampung dah ada CCTV apa mana.
meninggal. Jaga. Sebab tu tuan-tuan nak duduk cek betul-betul tu. Kok belakang tuan-tuan kok ada tenung selah ke apa ke? Maklum ai. Yang kata ajal ni, bila sampai saja ajal, la yastakhiruna sa'ah, dia takkan lewat walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dia takkan cepat walaupun sesaat. Betul tak? Ajal ni bila sampai, dia takkan lewat walaupun sesaat, dia takkan cepat walaupun sesaat. Sampai piak, sampai jalan. Kita bukan dia duk tunggu kita maklum. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian sesuatu yang bernyawa apabila sudah sampai ajalnya. Allah takkan melewat walaupun sesaat ajal kita. Sebab tu kena rebut, fastabiqul khairat, kena berlumba-lumba nak buat benda baik. Lumba, bukan cepat, lumba. Allah Ta'ala kata, berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Jangan duduk lengah. Nak buat kebaikan, kena segera melawan. Sebab orang yang berlawan ni tuan-tuan, dia ada 3 ciri dia. Yang pertama, dia tekad. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak akan memberi peluang. Tu sifat orang yang melawan. Tekad nak menang. Bila tekad nak menang, dia akan bersungguh-sungguh buat kerja dia. Yang ketiga, dia takkan bagi peluang kepada orang. Sebab tu kebaikan kena berlumba-lumba. Tapi kita tak berlumba. Relax ya. Sebab apa dia? Duk rasa lama lagi kot nak hidup. Kena berlumba-lumba maklum tak? Sebab ni kalau nak derma tu, rebut tabung. Tarik tabung. Kalau boleh, aku orang pertama yang nak bubuh duit. Ni dah. Tabung Jumaat lalu, senyum. Dia kata senyum pun sedekah Ustaz, pada otak dia. Senyum sedekah tu depan muka kawan, bukan depan muka tabung, bodoh oi. Depan muka tabung kena jolok duit, baru sedekah nama dia. Sebab tu orang mengajak, jangan duduk lena. Ngaji elok-elok. Senyum yang sedekah tu depan muka kawan. Depan muka tabung kena jolok masuk, baru dia jadi sedekah. Boleh faham? Baik. Hadis ke-32. Selamat dari sifat takabur, khianat dan berhutang ketika mati. Hadis yang ke-31, redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa makna redha? Sekali dia cerita apa makna redha. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannatu. Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah. fa'aadaha alayhi thumma qala wa ukhra yarfa'u Allahu biha lil 'abdi 100 darajatin fil jannah ma baina kulla darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti mendapat syurga bagi siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya. Tu maksud man radiya billahi rabba. Siapa yang redha Allah Ta'ala tu sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah,
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nabi kata siapa yang redha, Nabi kata siapa yang redha. Redha apa dia? Redha Allah Taala sebagai Tuhan dia. Yang kedua, Islam sebagai agama dia. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. 3. Nabi kata orang ni akan mendapat syurga. Nabi kata. Sebab tu tuan-tuan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah kata, maklum, lepas semayang baca zikir ni 3 kali. Imam Junaid Al-Baghdadi kata, maklum, habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah zikirnya macam-macam. Dan antara zikir yang kena baca 7 kali lepas solat ni, Imam Junaid Al-Baghdadi kata, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ataupun Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Boleh sebut 3 tu. Ambil amalan ni, jangan duk mengangguk, buat haram. Dah kali dapat pahala mengangguk, bukan pahala beramal. Buat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Berapa kali maklum? 7 kali. Setiap kali lepas sembahyang. 3 kalimat ni baca 7 kali, ulang. Masa mana tak? Masa mana tak apa? Oh. Habis doa boleh tak Ustaz? Boleh Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Boleh? Ambil amalan tu, baca 7 kali lepas sembahyang. Buatlah waktu mana pun, janji lepas sembahyang. Fa'ajiba laha Abu Sa'id. Bila Nabi kata lagu tu, Abu Sa'id ni terkejut. Nabi kata pasti akan dapat ganjaran syurga kepada orang yang sebut Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebab apa yang Abu Sa'id terkejut Nabi kata macam tu? Sebab benda simple. Sebab apa yang Abu Sa'id terkejut? Sebab benda tu ringan, benda tu mudah. Sebab tu tuan-tuan, di antara rahmat Allah kepada hamba dia, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak akan membiarkan kita ni buta tuli lagu tu ya tuan-tuan. Buat apa pun pasti Allah Ta'ala akan balas ganjaran syurga. Pasti Allah Ta'ala balas ganjaran syurga. Pasti Allah Ta'ala balas. Ganjaran apa? Ganjaran syurga. Pasti Allah Ta'ala balas. Subhanallah. Subhanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 ayat tu baca. Terkejut Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi, maka dia berkata, tolong ulang perkara tadi kepada saya wahai Rasulullah. Abu Sa'id bila dengar dia terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, ulang balik apa yang kata tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Kemudian baginda bersabda, Nabi kata apa dia? Nabi ulang balik dan Nabi kata dekat Abu Sa'id, ada satu lagi amalan, Allah akan mengangkat darjat hambanya yang mengamalkannya dengan 100 darjat di dalam syurga kelak. Nabi kata ada satu amalan lagi. Nabi kata, amalan ni kalau hang buat,
Siapa yang buat amalan ni, dia akan dapat masuk dalam syurga dengan diangkat 100 darjat. Pasti akan masuk dalam syurga dan diangkat dalam syurga tu 100 darjat. Subhanallah. Amalan apa dia maklum? 100 darjat. Darjat tu pula, 1 darjat panjang mana, tinggi mana? Antara 1 darjat ke 1 darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. 1 darjat kepada 1 darjat yang lain, dia punya jauh dia di antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah amalan itu wahai Rasulullah? Abu Sa'id bila dengar, Abu Sa'id tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, amalan apa tu yang kalau buat dapat masuk dalam syurga dan Allah Ta'ala balas dengan ganjaran 100 darjat? Baginda bersabda, Nabi jawab, berjihad di jalan Allah. Ni dia, orang yang berjihad di jalan Allah ni sekadar kemampuan kita lah maklum. Ustaz, ya, macam kita lah ni nak jihad macam mana Ustaz? Duduk dalam negara Malaysia ni negara yang aman. Duduk dalam negara kita ni tenang Ustaz. Tak ada perang-perang apa. Adakah kami kena pergi ke Palestin, kena pergi ke Syria, kena pergi ke Iraq, kena pergi ke Afghanistan? Tak. Jihad. Duduk dalam negara kita, jihad cara kita. Apa dia jihadnya maklum? Membebaskan diri kita dan keluarga kita daripada kejahilan. Kena jihad, memperjuangkan diri kita dan ahli keluarga kita untuk memahami agama, memahami Islam. Itu jihad kita. Jihad. Oh. Subhanallah Ustaz. Iya, jihad. Satu lagi jahat. Lah kita tak jihad, yang kita duk buat jahat. Khianat orang tu, khianat orang ni, jihad tu jahat nama dia. Ni jihad. Bukan jahat. Nampak tak? Jihad. Duduk dalam negara kita, jihad cara dalam negara kita. Keterangan redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah bermaksud kita berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi SAW yang beragama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tu makna dia. Apa makna redha maklum? Garis kita tu, tapi nak garis pun kitab masjid no. Hafal. Nak garis kitab masjid hafal. Makna redha ni berpuas hati. Apa makna redha? Lepas ni kalau orang tanya apa makna redha? Redha ni bermakna berpuas hati. Hidup kita ni kita berpuas hati. Berpuas hati. Berpuas hati. Oh. Kita puas hati jadi hamba Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita berpuas hati menjadikan Islam tu sebagai agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita berpuas hati menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya senang tuan-tuan oi. Kita ni mulut yang sebut, tetapi perbuatan kita tak menggambarkan langsung kita ni menjadi golongan umat yang berpuas hati menjadi umat Nabi. Tapi Maulidur Rasul sambut elok, alhamdulillah, belarak. Sampai rebah baru ni belarak. Rebah. Orang duk kata jangan dia ikut mak nak pergi juga. Pergi berjalan balik naik ambulan. Lepas tu baru ni saya pun buat perarakan baru ni. Polis kata sebaiknya kena pergi maklum sama dekat klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan. Biar ambulan dia ikut kat belakang. Takut yang main ni belakang-belakang maklum oi. Masa pilihan raya hari tu ni selalu orang nampak satu. Hak jenis pepak mi pun tak putih. Tahu tak pepak mi tak putih? Kerat mi tak putih. Bak gigi tak ada tinggal gusi. Duk kerat tak putih, kerat tak putih, kerat tak putih. Lain kali dia sedut masuk mi bertali, berak pula keluar pun bertali mi tu. Yang tu lah nak main belarak pun, nak muda-muda tak ada. Maklum, bagus tak duk buat perarakan Maulid Rasul tu? Bagus. Bagus tak? Bagus. Tetapi
kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak stop, tak berhenti takat tu saja. Tak berhenti takat tu saja. Kena amalkan sunnah Nabi. Kena buat benda yang Nabi suruh. Kena tinggal benda yang Nabi larang. Tu nak tunjukkan kata bahawa kita ni menjadi umat yang reta menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kefahaman ini kita berjuang menyebarkan dakwah Islam dengan mengemukakan bukti-bukti bahawa agama yang benar hanyalah agama Islam dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, insya-Allah kita mai pada bulan depan kita akan baca pula hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 dia nak cerita pula ada 3 perbuatan kita kena selamatkan diri kita sebelum kita mati. Kalau ada yang kita duk buat masa hidup, kena bertaubat, kena pergi minta maaf, kena pergi selesai. Apa dia? InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh kuliah saya ni maklum, ada 3 pengumuman yang saya nak umumkan. Yang pertama, macam biasalah dekat aita saya sana ada top koko. Untuk siapa yang nak dapatkan top koko boleh dapatkan di luar sana. Yang kedua, dekat belakang sana ada tabung-tabung besi Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz. Macam biasa tuan-tuan bubuh tu boleh bubuhlah. Siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz boleh letaklah dekat belakang sana. Yang ketiga, bulan lepas saya ada maklumkan saya nak buat collection wakaf untuk pembangunan pondok warga mas Yayasan Ar-Riyadah. Resip wakaf ada di luar sana tuan-tuan. Saya nak cari dana ni tuan-tuan dalam bulan ni lebih kurang dalam 100,000 untuk menyelesaikan sebidang tanah yang kita beli. Kita bukan nak beli tanah tu maklum, kita tak mau beli. Tanah dulu ni tuan-tuan ingat tak? Lepas Covid dulu saya ada kutip duit tuan-tuan, saya nak buat surau. Mula buat masjid di Yala, selesai 1.3 juta. Lepas tu buat surau, 2 tahun lepas, surau siap. Tanah tu orang wakaf. Bila saya buat surau, ada mai pula sebelah tu dia kata, "Ustaz, ni sebidang tanah ayah kami ada 2, 3, 4, 5, 6 beradik ni. Kami nak buat apa tanah ni Ustaz? Tanah ada kecil, nak bahagi pun tak padan. Sekarang kami wakaf lah untuk Ustaz buat pusat-pusat pengajian." Tak ambil masalah. Lepas tu mai pula yang belakang tu pula kata, "Kami pun wakaf." Jadi kita duk cek keperluan di situ, kita nak buat pusat pondok pengajian warga mah. Dan bila nak buat, belakang tu pun depa wakaf setengah, depa jual setengah. Harga depa jual 110,000. 110,000. Jadi saya duk cadang di situ saya nak buat 15 buah pondok. 15 buah pondok yang saya nak buat dan sebuah pusat tahfiz juga yang kita nak letakkan di situ. Di siapa yang nak berwakaf dipersilakanlah. Resip wakaf ada di luar sana tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala membalas kebajikan tuan-tuan. Dekat resip wakaf tu ada nama akaun. Bolehlah kempen-kempen kepada semua adik-beradik kita, sama-sama berwakaflah untuk mak, untuk ayah dan sebagainya insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.